Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Uncle dan Encik Akbar akan pergi ke satu tempat di Sabak Bernam yang jarang diketahui oleh ramai orang. Kami akan pergi ke Pulau Gandasuli yang terletak berdekatan Jalan Sungai Panjang Sabak Bernam, Selangor untuk meninjau sepadan negeri Selangor, Perak di kawasan itu. Untuk makluman, sepadan negeri Selangor, Perak adalah di sepanjang Sungai Bernam bermula dari kuala Sungai Bernam hingga ke Hulu Bernam yang dianggarkan sepanjang 217 km. Kampung Pulau Gandasuli ini sebenarnya terletak di dalam negeri Perak dan dulunya dikelilingi oleh Sungai Bernam. Kerana itulah ianya dinamakan Pulau Gandasuli. Namun perubahan faktor geografi Sungai Bernam yang telah berubah dari aliran asal menjadikan lokasi kampung ini seolah-olah berada di dalam negeri Selangor. Perjalanan dari rumah Uncle di Klang ke Pulau Gandasuli sejauh 100 km ini mengambil masa hampir 2 jam. Jalan masuk ke kampung ini melalui Jalan Sungai Panjang melalui Kampung Tok Halifah atau Bagan Terap. Kampung ini dimajukan oleh Velcra pada tahun 1960-an. Tanaman kekal di kampung ini adalah kelapa sawit. Kampung ini telah diteroka dan dibuka pada pertengahan 1960-an oleh Tuan Haji Saman bin Haji Mahmud yang berasal dari Sungai Panjang, Sabak Bernam. Kampung ini nama asalnya adalah Tanjung Kepayang dan apabila mereka menebas terdapat banyak pokok gandasuli, maka mereka menamakan kampung ini Pulau Gandasuli. Mengikut cerita orang-orang terdahulu, kampung ini telah menjadi pulau apabila sungai yang dipanggil Selat yang menghubungkan pulau tersebut dengan kampung Sungai Manila yang luasnya hanya lebih kurang 10 rantai telah dipotong oleh orang-orang kampung yang tinggal di kawasan pesisir Sungai Bernam pada ketika itu. Maka ia menjadi satu pulau yang berasingan dengan kampung asal. Idea itu tercetus oleh orang-orang yang tinggal di kampung pesisir Sungai Bernam yang berulang-alik menyusuri sungai itu untuk mencari rotan dan nibung untuk dipasarkan di Pekan Sabak Bernam dan Teluk Intan. Rotan dan nibung adalah mata pencarian mereka pada waktu itu dan perkara tersebut berlaku pada tahun 1930-an. Apabila selat itu dipotong, mereka dapat memendekkan masa perjalanan selama 2 jam mendayung sampan. Semenjak itu, mereka tidak perlu lagi mengelilingi pulau tersebut. Mengikut cerita juga, apabila sungai atau selat itu dipotong, semakin lama semakin lebar dan dalam, ia mengurangkan kelajuan air yang berpusing yang mengelilingi pulau tersebut. Lama-kelamaan, sungai itu tidak lagi berfungsi. Bekas sungai itu telah ditanam dengan pokok kelapa sawit oleh orang-orang kampung, seolah-olah kampung ini tiada sempadan lagi dengan daerah Sabak Bernam. Jika dilihat dengan mata kasar, kampung ini terletak dalam daerah Sabak Bernam kerana 2/3 sempadan kampung ini dikelilingi oleh orang-orang kampung dalam daerah tersebut. Di sebelah utara adalah Kampung Jerang Belanga, daerah Sabak Bernam. Di sebelah selatan, Kampung Tebuk Jaya, Sabak Bernam. Di sebelah barat, Kampung Lubuk Pusing, Sabak Bernam. Dan di sebelah timur, Kampung Sungai Manila, daerah Hilir Perak. Kampung Sungai Manila ini terpisah oleh Sungai Bernam. Pada hakikatnya, Kampung Pulau Gandasuli ini adalah terletak dalam daerah Hilir Perak, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan. Kedudukan geografi asal kampung ini berbentuk seperti teluk jika dilihat dalam peta-peta lama. Kemudian sungai itu dipotong di bahagian timur kampung ini pada tahun 1930-an bagi memendekkan masa perjalanan memudik sampan. Kesan hakisan oleh arus sungai menyebabkan aliran asal sungai membentuk tasik ladam di keliling Pulau Gandasuli ini. Pembinaan headwork Sungai Bernam pada 1948 yang menyambungkan Sungai Bernam dengan Sungai Tengi melalui terusan untuk pengairan sawah padi yang dikenali sebagai Ban Canal telah mengubah hidrodinamik sungai ini. Tasik ladam di keliling pulau ini mula mengering di bahagian barat dan membentuk kolam dan paya. Sehingga tahun 1978, Penubuhan Projek Barat Laut Selangor ataupun IADA telah melaksanakan infrastruktur pengairan berintegrasi dan sistematik di kawasan pertanian daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Pihak JPS telah melaksanakan river re-engineering di kawasan ini dengan membina ban, parit, kunci air dan terusan baru yang melintangi tengah-tengah kampung ini untuk pengairan pertanian di sini. Dengan pelaksanaan ini, aliran asal Sungai Bernam yang mengelilingi kampung ini telah tertutup dengan ban yang dibina sepenuhnya. Di mana ke sana? Sana kuala. Sana kuala.
Ni hulu lah. Ni mengalir ke Tanjung Malim tu. Mengalir ke sana. Ha. Mengalir ke Tanjung Malim. Mengalir Tanjung Malim, mengalir ke Sabak Bernam lah. Inilah yang dipotong di projek IADA mengalirkan apa? Ke sawah tu. Oh, asal yang ni kan? Ha? Asal yang ni kan? Tak. Ini buatan. Dia depan tu sikit. Tu kat sana tu Akbar tengah observe tidal punya untuk Sungai Bernam. Tidal pasang surut Sungai Bernam luas Lebar sungai tu memang sekurang-kurangnya dalam 80 meter. Tengok nanti untuk kerja-kerja topografi lah. Belakang ni Sungai Bernam, sebelah sana tu Perak. Kita berdiri ni dekat negeri Selangor lah. Tapi yang kat sebelah sana tu, ujung sawit tu dah aliran asal dulu. Sungai tu dia melencong masuk ke belah dalam belah kiri. Luas Sungai Bernam ni. Ada berapa bawah? 100 meter dia. Ada. Dalam 100 meter lah. Tu Sungai Bernam. Kita berdiri ni dekat Selangor Tapi dulu pun rasanya lebar sungai sampai sini ni. Air naik ni. Tapi dah ada ban tu, dah ada benteng tu. Air dah kering lah. Tak pergi sebelah ni. Yang ni tengah-tengah. Oh, ngam-ngam jalan Pulau Gadasuli. Inilah jalan Pulau Gadasuli. Boleh, kita pergi sini kan? Kita cross sana kan? Patah balik sini. Okey. Yang kau cakap tunjuk tu kan? Kita dekat pegang, ambil, kita snap ke sini. Tu. Kita snap ke sini. Nak jalan kaki boleh. Tak apa, bawa motor lah. Tengok sekeliling ini adalah sungai kat dulu ni. Dah kering. Masih tanah kerajaan. Sekarang ada ni tanam sawit haram belah sana tu. Dengan belah sana tu, sana pun sama sawit haram. Tahu macam mana boleh dibagi milikkan sama ada tol, sedangkan dia adalah tanah reserve JPS, tapi tak ditentukan lagi sama ada JPS Negeri Selangor atau JPS Negeri Perak. Ini adalah aliran sungai lama. Dahulunya dia mengunjur daripada sana mengalir ke sana. Kita berdiri di atas aliran sungai lama. Itu takung lagi nampak. Tu tak ada dah. Ini tinggi. Ada sungai lama. Okay, kita sekarang berada dekat aliran sungai lama yang dah kering. Ironinya, apa yang kami temui di atas aliran lama sungai tersebut adalah tanaman pokok kelapa sawit. Sedangkan di bawah Seksyen 49 dan Seksyen 353 Kanun Tanah Negara 1965, kesan kemunduran dan kemaraan sungai pada tanah tersebut adalah berstatus tanah kerajaan. Di dalam Perkara 74 Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 Senarai 2 menyatakan bahawa segala hal ehwal dalam pentadbiran tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Mengikut Seksyen 5 Kanun Tanah Negara, definisi tanah adalah permukaan bumi dan semua benda yang menjadi permukaan bumi, termasuk segala tumbuh-tumbuhan dan juga tanah yang ditutupi air. Timbul persoalan di sini, adakah tanah yang ditanam dengan kelapa sawit di atas aliran lama Sungai Bernam ini milik Kerajaan Negeri Selangor atau Negeri Perak? Sedangkan penandaan sepadan negeri masih belum dimuktamadkan oleh kedua-dua negeri. Jika tanah tersebut hendak diberi milik sekalipun di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965 atau perizapan di bawah Seksyen 62 hingga 64 Kanun Tanah Negara 1965 atau lesen pendudukan sementara TOL di bawah Seksyen 65 hingga 68 Kanun Tanah Negara 1965, sempadan negeri di atas tanah perlu ditentukan terlebih dahulu, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 11 Kanun Tanah Negara 1965 mengenai kawasan sempadan pentadbiran negeri, daerah mukim dan seumpamanya. Ianya selari dengan konsep asas ukur tanah iaitu from the whole to the part.
Jika memang rezab JPS dan dikeluarkan TOL sekalipun, pelupusan tanah tidak dapat dilakukan kerana sempadan negeri di kawasan aliran lama sungai tersebut masih menjadi pertikaian dua-dua negeri. Keseluruhan aliran lama sungai berenam di kampung Pulau Gandasuli ini masih grey area walaupun dah dinyatakan dalam perjanjian terdahulu yang menyatakan sempadan negeri Selangor, Perak adalah berada di tengah sungai berenam. Dengan kepesatan teknologi pada hari ini, pengukuran dan penandaan sempadan negeri dapat dilaksanakan dengan pelbagai kaedah geometrik dan geospatial. Ini aliran asal sungai Kalau kita tengok sana tu. Kalau belakang sana tu sawit. Mengikut pandangan Dr. Akbar, adalah tidak praktikal kalau ukur di tebing kerana kita dah nampak laluan aliran asal sungai tu. Cuma kaedah yang diambil, kaedah apa bah? Fotogram. Kaedah fotogram. Guna aerial foto. Ini adalah laluan asal sungai Tengok sini sampai ke sana. Obviously kita akan nampak kawasan ni memang sungai lah. Sungai yang dah tinggal jadi paya Penentuan sempadan negeri Selangor, Perak adalah melalui perjanjian terdahulu iaitu melalui Treaty with Perak 1825 dan Selangor 1825 yang juga dikenali sebagai Anderson Treaty. Penetapan tersebut adalah berdasarkan the middle of the Bernam River. Penentuan sempadan antara negeri-negeri di Melaya yang dinyatakan dalam perjanjian oleh British pada abad ke-19 sebelum kemerdekaan dicapai telah menimbulkan beberapa isu. Agak jelas pemilihan sempadan semula jadi seperti Legeh dan sungai sebagai sempadan negeri pada masa itu hanyalah untuk menjamin kepentingan ekonomi dan politik mereka semata-mata. Sempadan semula jadi terutamanya sungai telah menimbulkan isu pada hari ini yang menyebabkan kelewatan dalam rundingan pemuktamatan sempadan negeri. Ni lain ni. Ni lain. Ni lain. Sini Perak, kanan saya Perak, kiri Selangor. Ni aliran lama ni aliran sungai lama. Aliran sungai lama. Sudah menjadi lumrah manusia tak kira B40, M40 atau T20. Jika ada tanah kosong yang terbiar, ianya akan buka peluang untuk diusahakan. Elok berbudi kepada tanah, sekurang-kurangnya dapat hasil. Tapi ianya akan menimbulkan perbalahan di kalangan masyarakat dan kerajaan negeri tak dapat apa-apa revenue daripada pencerobohan tersebut. Uncle tak menyokong tindakan penceroboh dan peneroka haram ni. Penguatkuasaan dan pendakwaan tak dapat dibuat selagi penandaan sempadan negeri belum dimuktamadkan. Kita sekarang berada di poin paling utara di Kampung Lubuk Pusing. So kalau kita tengok kedudukan sungai aliran sungai lama tu adalah di sana. Nampak daripada sini pokok paya tu. Soon kita akan fly dengan drone untuk nampak lebih lanjut. Ini adalah aliran lama sungai berenam. Sebelah sana Perak, sebelah sana Selangor. Berapa banyak hasil ugi sebab dia buat atas tanah reserve. Kalau reserve tu ditentukan dulu sama ada Selangor atau Perak punya, lebih baik so, menguntungkan negeri sebenarnya. Yang ni tak ada apa-apa ditanam di atas tanah reserve sungai. Masalah yang timbul selagi sempadan negeri belum dimuktamadkan adalah seperti berikut, iaitu pertendihan kawasan pentadbiran di bawah Seksyen 11 Kanun Tanah Negara 1965, iaitu sempadan pentadbiran tidak dapat ditentukan dengan tepat kerana ketiadaan tanda sempadan di atas permukaan tanah di antara kedua-dua negeri. Kedua, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan tidak dapat ditentusahkan jika berlaku pendakwaan di mahkamah. Yang ketiga, pencerobohan di atas tanah kerajaan oleh individu yang tidak bertanggungjawab menyebabkan kedua-dua kerajaan negeri akan kehilangan hasil. Yang keempat, eksploitasi common pool resources ataupun sumber asli seperti perhutanan, air, perikanan dan seumpamanya tidak dapat dikawal. Kelebihan jika penandaan sempadan negeri sudah dilaksanakan adalah seperti berikut. Yang pertama, tanda sempadan yang jelas di atas permukaan tanah.
Yang kedua, pengurusan sempadan pentadbiran negeri oleh pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan lebih efisien dan tidak bertindih. Yang ketiga, penguatkuasaan dan pendakwaan mahkamah dapat dilaksanakan. Yang keempat, pengurusan pengeluaran sumber asli yang lebih mampan ataupun sustainable oleh kedua-dua negeri. Yang kelima, penduduk boleh memohon hak milik tanah di atas sungai yang telah kering atau lesen pendudukan sementara di atas tanah rezab GPS. Dinyatakan oleh pegawai diplomatik dan ejen politik Company British India Timur di Pulau Pinang ketika itu, iaitu John Anderson, dalam catatannya The Malayan Peninsula and the British Settlements in Straits of Malacca pada tahun 1825, Sungai Bernam adalah sungai yang luas tetapi hanya boleh dilalui oleh kapal yang sederhana besarnya. Sungai ini kaya dengan sumber rotan yang kebanyakannya diekspor dalam jumlah yang banyak. Selain itu, Sungai Bernam adalah laluan utama membawa keluar biji timah dari negeri Perak. Pada ketika itu, Raja Muda Selangor adalah ketua di sungai ini dan baginda selalu berada di sepanjang sungai ini. Kesimpulannya adalah penandaan sempadan negeri Selangor dan Perak tidak dapat dijalankan oleh JUPEM selagi kedua-dua negeri belum mencapai kata sepakat ataupun Constitutive Agreement untuk menandatangani memorandum persefahaman hasrat ukur sempadan negeri. Pengukuran sempadan hanya akan dijalankan oleh JUPEM setelah mendapat mandat dari kedua-dua kerajaan negeri. Terima kasih kerana menonton. Sekian dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.